Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya kasihi saudari pengurusi, puan pengurusi, yang dihormati lagi dikasihi Datin Sri Huslina binti Mior Azlan selaku pimpinan utama kepada Puspanita Cawangan Negeri Perlis, ahli jawatan kuasa Puspanita, hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin ada 2-3 orang belakang. Pertama, saya seronok juga sebab first time guna dewan ni. Kira saya rasmi orang pertama bercakap di dewan ni lah. Dan dewan ni nampak besar dan mungkin boleh digunakan banyak lagi aktiviti, juga cantik. Saya tanya PA saya, apa dia maksud kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari ni. Dia kata, Ustaz nak tanya. Dia pun kata tak apa, Datuk cakap pergi macam mana boleh okey. Saya tanya isteri saya tadi, nak cakap apa panas sampai petang, hujan tengah hari ni. Sekarang musim hujan. Dia pun kata tak apa, bab apa pun tak apa. Tapi tak apa, saya sebut 1, 2, 3 hal, lepas tu kita bincang bersama. Saya tadi duduk dalam kereta kan. Dari sini nampak, ni pasal ni ada rakaman ni. Ada live ni. Kami di Perlis ni hujan ni, saya duduk sini nampak dia boleh luar hujan. Di tempat lain pun kita tahu, negara kita dalam musim hujan sekarang. Saya tadi duduk dalam kereta, saya ingat apa dia ayat yang sesuai dengan tajuk. Saya teringat dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala kata, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihil ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhannu ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghni bil ams. Allah kata, innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu kama'in anzalnahu minas sama', seperti air yang turun daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Air ni bila diturun, dia bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan, absorb, tumbuhan-tumbuhan bumi itu absorb air itu. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, tumbuhan yang dimakan oleh manusia, yang dimakan juga oleh haiwan-haiwan yang lain yang makan tumbuhan. Banyaklah, tak kira lah, daripada makan buah ke, makan daun dia ke.
hatta idza akhazatil ardu zukhrafaha, hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila akhadhatil ardu zukhrufaha, apabila bumi itu menjadi begitu cantik, wa zayyanat, dan terhias, wa dhanna ahluha annaha qadiruna 'alaiha, dan kita semua ahli bumi ini rasa mereka benar-benar berkuasa di atas muka bumi, benar-benar boleh melakukan apa saja di atas muka bumi. Ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah urusan kami, kata Allah, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghni bil ams, kami jadikan hancur lebur bumi itu seperti tidak pernah ada apa-apa yang berlaku semalam. Tak ada lagi yang tinggal. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikian itu kami detailkan tanda-tanda penciptaan kami supaya bagi mereka yang mau menggunakan fikirannya. Allah sebut hal ini dalam surah Yunus supaya manusia tahu bahawasanya tidak ada sesuatu yang kekal di atas dunia ini. Semuanya akan pergi. Perempuan sekalian, kurniaan Allah kepada kehidupan manusia ini bukan hanya dengan pemberian, tapi kurniaan Allah pada kehidupan ini juga sebahagiannya ialah dengan kehilangan. Manusia selalu berfikir dia diberikan kurnia oleh Allah apabila dia mendapat sesuatu, dan dia merasakan bahawasanya dia ditimpa bala ataupun ditimpa kesusahan apabila ia hilang sesuatu. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup ini bukan saja kita menerima kurnia kerana mendapat sesuatu, tetapi perubahan kehidupan, kebaikan itu berlaku apabila kita kehilangan sesuatu. Dan manusia sering merungut atau komplain apabila ia kehilangan sesuatu, sehingga ia terlupa kadang-kala dengan kehilangan sesuatu itulah hadir sesuatu yang lain yang lebih besar bermanfaat dalam hidup manusia. Pepatah Melayu ni yang kita gunakan sebagai tajuk hari ini, kusangka hujan sampai ke kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tak apalah, mungkin orang yang buat pepatah itu pada hari itu dia buat kenduri kot. Kan, tiba-tiba dia harap panas sampai petang lah sebagai modal orang ramai. Tapi dalam kehidupan bukan hanya rumah kenduri ataupun hanya hari kita menoreh getah ataupun kita buat sesuatu upacara keramaian. Kehidupan lebih besar daripada itu. Kalau sentiasa hujan, kita susah. Kalau sentiasa panas pun, kita susah. Kita perlu hujan dan kita juga perlu panas. Dalam hidup ni berlaku peristiwa-peristiwa yang tak menarik. Kadang-kala Arab kata pada pandangan yang pertama, awal wahlah, terkejut. Tapi kemudian kita tahu ada banyak nikmat. Perempuan yang berada di sini sudah berapa banyak ujian dalam hidup yang perempuan lalui. Ketika perempuan masuk dalam peristiwa ujian itu, perempuan rasa macam habislah aku, susahlah aku, kacaulah kali ini. Kemudian apabila masa berlalu seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, kita pun tahu, oh, alhamdulillah juga kejadian itu berlaku walaupun kita tak happy hari itu, menyebabkan kita mendapat kurniaan yang lain. Demikian Allah jadikan kehidupan. Hatta dalam peristiwa yang sukar, Aisyah radhiyallahu anha
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, kita semua tahu peristiwa hadithul ifk. Peristiwa bagaimana Aisyah, isteri Nabi, besar lah, kan, dituduh berzina dengan Safwan. Zaman dulu, perempuan tahu cerita ni semua, tapi saya saja nak bagi ringkas sikit. Apabila Nabi pulang dari peperangan, orang perempuan ni dia duduk di belakang unta tu, rumah kecil, haudaj di belakang unta tu. Aisyah turun masa waktu rehat, dia pergi untuk pergi buang air. Jadi unta tu jalan, orang yang tarik pun jalan. Mereka tak tahu, kata dia tak naik lagi. Dia pula ringan, bukan besar badan. Jadi kabilah telah pergi, tinggal dia seorang di dalam perjalanan. Nabi pun pergi sekali. Dia duduk seorang-seorang. Safwan ni, dia pasukan yang akhir untuk tengok Riki, kalau ada orang tertinggal, barang tertinggal. Kerana pasukan Nabi bila pergi ada begitu. Dia tengok-tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah. Safwan tak kata apa, dia turun daripada kenderaan dia, suruh Aisyah naik. Aisyah naik, dia bawa sehingga balik ke Madinah. Ada golongan-golongan hipokrit yang ada di Madinah ni, yang sebahagiannya juga bukan yang hipokrit, mereka yang okey, Hasan bin Sabit, orang penyair Nabi. Tapi orang ni bila dengar skandal, ramai orang nak bercakap mengenainya. Ramai orang cakap. Dan orang kata bahawasanya, mula-mula kata Safwan bawa balik Aisyah. Lama-lama lagi panjang cerita, sampai kepada Safwan berzina dengan Aisyah. Zaman dulu tak ada WhatsApp group. Orang nak WhatsApp ke Aisyah, kata Aisyah tak tahu cerita ni. Tapi orang Madinah ni bercakap. Cumanya Aisyah dapat kesan macam Nabi macam sedikit tidak begitu mesra dengan dia. Nabi Aisyah sakit ketika itu. Kaifatilkum? Macam mana? Tak berapa. Tapi saya bukan nak cerita itulah, saya nak cerita panjang sikit. Saya nak cerita penghujung dia. Sehingga Aisyah dia tahu ketika dia nak pergi buang air, orang teman dulu kan kena pergi padang pasir. Baru bagi tahu, pembantu dia bagi tahu, kau tak tahu cerita. Tak jadi dia, bertambah demam dia. Sehinggalah wahyu turun daripada langit. Lama Aisyah ada demam. Abu Bakar pun tak tahu nak bagi tahu. Aisyah ni anak Abu Bakar, anak sahabat Nabi yang paling kanan sekali. Sebahagian sahabat-sahabat macam Ali, apabila dia ditanya pasal orang bercakap. Ali radhiyallahu anhu, bila ditanya, dia tak katalah orang bercakap, dia pun tak tengok. Dia cakap, Rasulullah tanya macam mana? Ali kata, kalau Rasulullah nak kahwin, banyak lagi wanita yang lain. Jadi dia tak tahu nak cakap lah. Banyak sangat orang cakap, tapi perkataan tu tajam lah. Saya nak ringkas cerita tu. Sehingga wahyu turun membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya bukan nak cerita pasal, saya nak cukup perkataannya. Allah kata, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang mendatangkan cerita bohong itu sekelompok di kalangan kamu. La tahsabuhu syarrul lakum wa huwa khairul lakum, bal huwa khairul lakum. Jangan kamu sangka ia sesuatu yang buruk untuk kamu. Ia baik untuk kamu. Bahkan ia baik untuk kamu.
Walaupun Aisyah demam, Nabi terguris. Tapi Nabi tidak menggunakan. Nabi tak ada cakap kata, no, isteriku tak buat. Nabi tunggu wahyu. Ambil masa. Pasal Nabi pun tak tahu. Tapi Quran kata, la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu sangka dia tak baik untuk kamu, bahkan dia baik untuk. Kenapa? Dengan peristiwa ifk itu, walaupun Aisyah teruk benar. Nama kejadian Aisyah, peristiwa apa yang berlaku itu, diabadikan kisah Aisyah di dalam surah, dalam Al-Quran dan surah An-Nur. Diabadikan Aisyah. Diangkat dia, dibersih namanya oleh langit. Sudut positif yang diberikan oleh agama kepada kita ialah supaya kita melihat hikmah bagi setiap yang berlaku. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda itu, tapi ia baik untuk kamu. Cumanya agama, sebelum tu kita nak kena, sebelum saya nak cerita apa patut kita buat bila kena musibah dan ataupun apa yang kita sangka baik jadi separuh jalan baik, kemudian tak baik, macam tajuk kita ni. Pengakhiran kita semua ni, kita perlu apa? Yang ni saya selalu remind untuk diri saya lah, dan kita juga. Ada jadi mufti, ada jadi suri rumah, ada orang jadi pegawai itu, pegawai ini, ada jadi bos di pejabat. Ini semua nama-nama jawatan yang kita wujudkan, manusia wujudkan. Mufti, saya jadi mufti, manusia wujudkan. Dan manusia lah bagi jawatan tu. Ada jadi macam-macam ni, saya kenal sebahagian. Tapi hakikat asasi kita duduk di dunia ini, apa kerja kita? Kerja asasi kita. Apa kerja asasi kita? Yang kita kena buat yang sebetulnya apabila kita ada di dunia ni. Kerja kita simple. Adakah kerja asasi kita tu cari duit bagi anak isteri boleh makan? Atau tolong masak untuk suami bila balik rumah? Atau make sure bahawa sebenarnya suami tak komplain kerja kita? Ataupun bos pejabat setuju dengan kita? Kerja kita dua tugasan dalam satu misi. Yang pertama, kita kena kumpulkan sebanyak-banyak mungkin pahala ketika duduk di dunia ini. Yang kedua ialah kita kena kurangkan sebanyak mungkin dosa apabila kita duduk di dunia ini. Dan kita semua akan tahu kita memang ada dosa. Tak boleh nak elak. Allah apabila nak membersihkan insan, manusia, melalui banyak perkara yang Allah lakukan. Antaranya benda yang menduka citakan kita. Nabi SAW kata, ma min muslim yusibuhu ma min musibatin tusibul muslim. Tidak ada musibah yang menimpa muslim min nasabin wa wasabin, daripada penat. Ni sebahagian kita buat kerja penat ni, bukan penat cari-cari penat ni. Penat, wa wasabin, dan sakit, wa hammin wa huznin. Hammin ni duk seriau, apalah yang bahaya yang nak main, duk takut. Wa huznin, duka cita benda yang telah timpa diri kita. Wala adha, apa, orang menyakitkan kita. Nah, dia kata Nabi kata apa?
ma tusibul muslim, tidak menimpa orang muslim, min nasabin, tidak menimpa orang muslim daripada penat, wa wasabin, demam, penyakit, wa hammin, risau apa yang nak kena, wa huznin, dan susah hati, sedih apa yang dah kena kepada kita, wa adha, orang buat nanya sakit ke kita, wa ghammin, apa yang telah menyelubungi kita daripada kesusahan, hatta syauka yashukuha, satu duri kecil terkena kat kita, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah ampunkan dengannya dosa-dosa dia. Kita tak mau musibah, tetapi kejadian-kejadian yang berlaku dalam dunia ini, Allah ampunkan dosa kita. Mungkin kita balik pergi akhirat besok, kita tengok, makcik hak kita duk tengok duk sakit selalu tu, dia masuk syurga dulu pada kita. Ataupun orang yang duka cita nanya orang buat kat dia, dia dapat pahala banyak dulu pada kita. Okey, saya nak baca hadis yang last ni, kemudian saya akan buka soal jawab. Saya tahu orang perempuan ni dia kena bagi tanya banyak. Saya. Yang akhirnya ialah hadis yang semua perempuan dah tahu dan dengar orang baca, iaitu yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dia dengar Nabi kata, "Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa akhlafallahu ma huwa illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Ummu Salamah, aku dengar Nabi kata, tak ada satu orang Muslim yang apabila ditimpakan musibah, benda yang menimpa kesusahan, dia pun kata apa yang Allah suruh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku, gantikan yang lebih baik daripadanya. Yang ni, bila kena musibah, kita kena, kalau orang musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Kan? Macam selalu kita sebut, bukan orang mati saja. Orang Melayu ni dia sangka inna lillah tu maksudnya mati. Inna lillah tu maksud inna lillah, sesungguhnya kita lillah, untuk Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepadanya kita kembali. Supaya kita clear otak kita, whatever happen to you, kita akan ada destinasi yang terakhir, the real life, iaitu akhirat. Dunia sentiasa tak adil. Dunia tak adil. Dunia macam-macam peristiwa dan kejadian. Ada orang baik dibalas tak baik, ada orang jahat berbaharaja lillah. Tapi dunia is very short period of time, masa yang begitu terhad dibandingkan kehidupan akhirat yang tidak ada penghujungnya. Muslim mempercayai hal ini. So sentiasa dia remind diri kita dapat calm down diri kita. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawasanya there is the real life waiting for us. Kehidupan yang hakiki yang menunggu kita. Apabila kita kena musibah, kalau kita rasa habislah dunia aku, dan dunia adalah semata-mata hidup kita di sini, itu manusia tension, ada yang bunuh diri. Kita tengok saham jatuh, ada orang bunuh diri. Dengar peristiwa berniaga dia tak, ada orang bunuh diri.
kerana dia menghitung itulah kehidupan dia. Agama tidak demikian. Ia mendidik kita untuk, agama menyuruh kita, mewajibkan kita beriman. Siapa tak beriman, kufur adanya akhirat. Manusia mungkin buat macam-macam, alam mungkin berlaku macam-macam yang tidak berpihak pada kita. Kita bawa kereta elok, orang langgar kita, anak kita ke, orang kita kasih cedera, mati. Satu orang tak buat apa, buat kerja elok-elok, jatuh bangunan, mati. Kejadian alam. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita tambah hujung tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, apabila matinya Abu Salamah, suami dia, aku qultu ay muslimin khairun min Abi Salamah. Bila suami dia mati, dia kata, siapalah orang lelaki yang lebih baik pada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang pertama yang berhijrah kepada Rasulullah. Masa pergi ke Abyssinia, ke Habsyah, first hijrah, Abu Salamah dengan Ummu Salamah, mereka pergi ke Habsyah. Family pergi. Lepas tu hijrah kepada Nabi ke Madinah. Bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah kata, aku tak ada dalam imajinasi aku satu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi aku ingat Nabi suruh kata, aku kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian dia kata, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bi Abi Balta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Hatib bin Abi Balta'ah. Yakhtubuni lahu, pinang aku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca Ummu Salamah, Ummul Mukminin, dia dulu isteri kepada Abu Salamah, suami dia yang awal. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinang, dia kata, bagi tahu Rasulullah, inna li ibnah, aku ada anak perempuan. Satu lagi, wa ini ghuyur, satu lagi aku ni kuat cemburu. Nabi ada isteri yang lain lagi, aku kuat cemburu. Hatib bin Abi Balta'ah balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Ummu Salamah kata, satu dia ada anak perempuan, satu lagi dia cemburu kuat. Anak perempuan, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa amma ibnaha fa nad'ullah an yughniya anha. Adapun anak perempuan dia, kita doa supaya Allah jadikan dia mampu berdikari, dia tak rasa duka cita dengan mak dia kahwin. Adapun cemburu dia, semoga Allah hilangkan cemburu dia. Kahwinlah Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni menjadi isyarat kepada kita semua, siapa yang melalui satu kesusahan dalam hidup, dia bacalah apa yang diajar oleh Nabi, dan dia akan digantikan duka cita tu kebaikan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita ni, apabila kena satu musibah, kita baca satu doa pada Allah, kita duk harap esok selesai masalah tu. Ada musibah yang memang kadang-kadang 3 tahun tak selesai, 2 tahun tak selesai, 4 tahun tak selesai. Tapi once dia selesai, Allah bagi semua dengan package dia, kebaikan tu datang sekali. Kerana ini dunia bukan syurga.
Tak ada orang, tuan-tuan, siapa dia? Maharaja, raja, sultan, perdana menteri, menteri, orang kaya, billionaire, millionaire, tak ada musib, tak ada masalah dia. Semua orang ada masalah. Masalah yang berbeza-beza. Sebahagian orang bawah dia fikir bila ada duit tak ada masalah. Orang ada duit pun banyak masalah. Kalau tidak artis terkenal, kaya macam-macam tak bunuh diri lah. Orang dia kata, apa nak ada masalah? Rupa cantik perempuan tu, duit banyak. Itu pun banyak masalah. Manusia banyak masalah. Hidup. Masalah dia bukan menjelma dalam satu bentuk saja. Berbagai warna dan rasa. Tak masalah duit, masalah keluarga. Tak masalah keluarga, masalah yang lain. Saya kenal orang yang dianggap paling tinggi ya. Yang orang semua kata bahawasanya tak ada lah. Dalam negara, dalam apa. Tapi bila sembang, saya tengok sentiasa cerita tentang masalah dan kesedihan hidupnya. Berdiri di depan orang ramai, ramai orang senyum. Tapi bersendirian, ramai orang ada masalah. Sebab apa? Sebab dunia. Kerana dengan masalah itulah manusia doa, manusia sujud pada Allah, manusia angkat tangan. Berapa ramai manusia yang balik kepada Tuhan kerana masalah. Dan berapa banyak manusia yang takabur apabila dia mendapat nikmat. Mudah-mudahan itu adalah mukaddimah saya secara umum untuk memberi ruang kepada tuan-tuan untuk bertanya soalan, perempuan untuk bertanya soalan, insya-Allah, dan kita pergi kepada sesi soal jawab jika ada. Tadi soalan, berapa 5 soalan utama. Okey. Saya nak serah pada puan pengurusi ke saya nak mengurusikan sendiri? Ada mikrofon dah kat dia orang? Ke ada soalan bertulis? Okey, baca soalan. Kita bacakan soalan. Dah, dia nak tanya terus. Sabar nak tanya terus boleh lah. Bagi yang sesiapa yang ingin ada pertanyaan, bolehlah hadapan pentas. So, main ke depan dia takut bagi mikrofon kot. Ada soalan, tapi main depan bagi sana belakang dah. Salam, dengar. Okey, tadi Profesor Dato' ada katakan kita ada 2 misi di dunia ni kan. Okey, pertama saya nak tanya soalan pertama lah. Kita kena kumpul pahala. Dan soalan saya, apa perbezaan kita mengumpul pahala dengan mencari keredaan Allah? Kalau sebelum ni saya ada dengar orang kata pahala tu makhluk. Jadi apa kalau kita kejar keredaan Allah, kita akan dapat kedua. Pahala dapat, redha Allah dapat. Bagaimana Profesor Dato'? Okay, terima kasih banyak. Soalan yang bagus. Yang pertama, tanpa keredaan Allah tak ada pahala. Tak ada benda yang Allah bagi pahala tapi tak ada redha dia, tak ada. Pada keredaannya ada pahala. Sebab tu apabila kita cari, maksud mencari pahala, maksudnya mencari redha Allah. Kerana tak mungkin satu perkara diberi pahala oleh Allah sedangkan ia tidak redha. Hanya perkara yang Allah redha. Cumanya dalam perkara yang Allah redha itu. Pasal apa bunyi? Dia yang kontrol di atas. Okey. Cumanya di dalam mencari redha Allah. Contohnya,
Sedekah RM1 ada redha Allah. Sedekah RM10 pun ada redha Allah juga. RM100 pun ada redha Allah. Tetapi kesemuanya itu tak sama di sisi Allah kadar pahala dia. Secara umumnya jumlah yang lebih banyaklah pahala, kena lebih besar pengorbanan. Kadang-kala jumlah sikit tu lebih banyak pahala boleh berlaku. Umpamanya satu orang yang susah, dia nak derma RM10 pun payah. Dia derma RM10. Pahala RM10 dia mungkin lebih banyak pada pahala RM1000 orang kaya kerana kesusahan dia. Masyaqqah dia panggil, masyaqqah. Kadar masyaqqah. Tapi kita sebut pahala kerana padanya ada redha Allah, tapi lebih besar redha yang kita dapat, maksudnya lebih besar pahala yang kita dapat, lebih untuk menyebabkan kita diterima di sisinya pada hari kita berjumpa dengannya. Itu maksud saya lah. Jadi pahala redha Allah, Allah redha. Kadar redha Allah, kadar pahala dengan lebih besar kadar redha Allah. Maka tak ada Allah redha dia tak bagi pahala, tak ada tempat pula dia bagi pahala tapi dia tak redha. Tak ada. Hal itu tak berlaku. Kenapa? Karena Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga. Syurga tu balasan yang keluasannya langit dan bumi. Allah kata bersegera kepadanya dan bersegera pada syurganya. Kenapa dia tak kata bersegeralah kepada redanya? Kerana pada syurga itulah redanya. Kerana syurga itu adalah natijah daripada redha dia. Redha Allah. Maka satu orang hamba dia berusaha melakukan redha Allah, dengan itu dia mendapat pahala di sisi Allah. Besarnya pahala kerana hidup kita balik pada Allah besok. Tak ada orang yang dia ni kosong dosa, dia ni ada banyak pahala, tak ada. Semua manusia balik pada Allah ada dosa. Mungkinlah ada manusia yang akhir hayat dia Allah ampunkan keseluruhannya. Tapi majoriti manusia balik pada Allah mesti ada dosa. Allah timbang antara dosa dan pahala. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sesiapa yang lebih berat timbangannya, maka dia akan mendapat dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita balik nak timbang dosa manusia ada. Cuma manusia ni elok jangan buat dosa dengan manusia. Sebab bila kita buat dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, sebelum kita nak tidur, sebelum kita nak mati, kita kata, ya Allah ampun dosa aku. Allah ampun. Tapi dosa dengan manusia, sejuta kali kita istighfar pun, kita kena selesaikan dengannya. Itulah masalahnya. Kalau kita ambil harta orang, kita curi hak orang, kita pergi umrah 1000 kali pun, kekal harta yang kita curi walaupun RM10. Kita menjawab di hadapan Tuhan. Dan kita memberi pahala kita kepadanya, ataupun kita menanggung dosanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Siapa pegang mikrofon ni? Satu lagi. Tutup dia punya tu. Ada lagi soalan? Tadi depan ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita semua ni ada sifat negatif dalam diri. Sedar dan tak sedar, seperti sifat cemburu, sifat suka bergosip, suka jangan beritahu orang, dan suka ambil tahu. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan tajuk kita, pusaka panas, pusaka petang, rupanya hujan di sana.
kasih. Dia macam ni. Tak ada satu orang dalam hidup ni, mana tak yang bunyi, yang belakang atas sana kontrol tu dia tak payah duk ejar lah, dia cukup lah. Dalam hidup ni, sebab tu kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, bukan kerana kita tak tahu jalan yang lurus tu, sebahagian kita tahu, tetapi bukan semua yang kita tahu kita dapat buat. Kadang-kadang apabila saya sendiri, tuan-tuan perempuan juga, kena tutup sebenarnya. Tutup, yang tu tutup lah. Okay. Kita sendiri ada hal dalam hidup ni, kita tahu, misalnya solat. Ada masa tingkatan solat kita tu tinggi, lama-lama kita slow. Likulli amalin fatrah, setiap amal ada tempohnya, kata Nabi. Kadang-kadang kita mari satu masa kita nak buat amal baik ya, betul, kita slow, kita menurun amalan kita. Tabiat manusia. Ada masa kita azam, aku tak mau buat dah benda ni, tiba-tiba kita buat balik. Manusia. Sebab tu tak ada hari hujan sampai ke petang dan tak ada hari panas. Kalau hidup, kalau itu nak diakan, tidak ada hari yang panas hingga ke petang. Sebaik mana pun manusia, kullu ibn Adam khata'. Semua anak Adam, kata Nabi, buat salah. Semua buat salah. You have to accept. Walaupun tuan-tuan tengok satu orang tu duk ceramah macam saya ceramah kot, dia perfect kot, no, buat salah. Cuma rahmatnya ialah Tuhan menutup sebahagian kesalahan kita. Sebab itu salah satu daripada nama Tuhan itu ialah Al-Ghafur. Dia menutup kesalahan itu. Sebab itu antara yang disuruh untuk kita baca Allah mastur awrati wa amin rawati pagi-pagi kan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allah mastur awrati wa amin rawati. Allah bagi kesejahteraan pada agamaku, pada duniaku, pada hartaku, pada keluargaku. Ya Allah, tutupkanlah aib aku, amankan perasaanku. Ini doa yang Abdullah bin Umar kata Nabi tidak pernah meninggalkannya. Allah tutup kita. Tapi manusia semua salah. Cumanya hebatnya agama ni, Islam, sentiasa memberikan hope, memberikan peluang. Dalam hadis Nabi kata, Allah kata aznaba abdi zamban faqalta i rabbi faghfirli. Satu hamba tu buat dosa, kemudian dia kata, ya Allah, ampunlah dosa aku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan atas dosa. Kemudian sampai lepas dia taubat, berapa lama duk janji tak mau buat dah, tak mau buat dah. Buat pula. Bukan masa dia taubat tu dia tipu, dia tak tipu. Memang masa taubat tu dia sungguh-sungguh. Tapi bila masa berjalan, tempoh lama, banyak proses-proses kehidupan, peristiwa dan kejadian, buat pula. Dia kata, ya Rabbi, ighfirli, wahai Tuhan, ampunlah aku.
Dalam hadis tu Allah tak kata berapa kali dah hamba dosa. Tak. Allah kata alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khuru bidzam. Bukan apa tu. Tu hamba aku tu, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan bertindak di atas dosa. Maksud mengambil tindakan atas dosa. Kemudian tak lama kata Allah, baiklah dia tu, buat pula. Bila buat, menyesal. Rabbi ighfirli, Tuhan ampun aku. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu aku ampun dia dan aku bertindak di atas dosa. Sehingga hadis tu, ujung hadis tu Nabi kata, Allah kata, if'al ma syi'ta ya abdi qad ghafartu lak. Buatlah apa yang kau mahu wahai hamba aku ampun kau. Hadis ni bukan galak, hadis sahih. Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad. Bukan kerana Nabi nak galak manusia buat dosa. Tapi agama memberikan harapan kepada kita. Sebab tu agama bagi peluang. Sebab tu bila kita jumpa orang buat salah, kita marah kesalahan dia. Tapi kita jangan bagi kata, orang macam kau ni tak ada peluang lah. Kita tak dibenarkan kata demikian. Siapa pun dia, kesalahan kita marah. Tapi ruang untuk repent, untuk taubat, sentiasa terbuka. Nabi kata, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Sesiapa yang kata binasalah manusia, kau tak ada peluang lah kau. Nabi kata dia paling binasa. Kita mesti bagi peluang. Bukan kita pun bagi peluang, Allah bagi peluang. Kita jangan lebih cepat daripada Tuhan. Orang buat dosa, kita kata dosa, awak buat dosa, awak buat salah. Saya ahli neraka ke? Neraka kita tak tahu. Neraka urusan Tuhan. Mungkin awak buat salah hari ini, besok awak baik di sisi Allah, Tuhan ampun. Kita tak tahu. Saya bercakap kesalahan itu sahaja. Saya tak bercakap tentang the ending. Saya tak bercakap. Sebab tu kita kalau tengok orang buat salah, ni masuk neraka orang ni. Kita boleh masuk dulu kalau cakap macam tu. Kita kata ni dosa membawa kepada neraka. Kita bagi tahu dia, dosa membawa kepada neraka. Tapi dia tu masuk neraka kata, kita tak tahu. Boleh jadi besok dia taubat. Boleh jadi dia buat satu dosa tapi dia ada benda lain pada akhir hayat dia, dia sakit, dia demam, orang buat nanya dia, orang zalimi dia. Allah ampunkan dosa dia, Allah gantikan kesalahan dia, Allah padamkan kesilapan dia. Mungkin orang hari ini tuan-tuan tengok hebat, na'udzubillah, duduk di meja cakap benda baik. Di sisi Allah tak ada apa pun. Allah kata ni semua show off saja, nak menunjuk, nak bagi tahu kat orang. Kerana dia dah ada jawatan, dia mari ceramah lah. Mungkin juga. Tapi ada orang yang di jalanan, Allah lebih tahu dia punya hati dia, his or her heart more pure than us, lebih bersih daripada kita. Sebab itu maka manusia semua ada salah, tapi jangan berterusan dalam salah. Cuma balik pada gosip tadi, gosip ni nak kena jaga. Yang ni, dosa ni bahagi pada dua. Dosa hak kita misalnya, kan, kita sendiri tu terlibat dalam gosip tu, maksudnya kita tu lebih ringan daripada kita pergi gosip orang lain. Kita kadang-kadang satu orang, katalah dia terlibat dalam benda dosa, dia antara dia dengan Tuhan. Dosa dia dengan Tuhan tu, dia boleh kata, ya Allah ampunkan aku. Tapi kita yang tuduh dia tu, yang benda dia tak buat, kita kata, ya Allah ampunkanlah aku, tak diampunkan kita, melainkan kita selesai dengan dia. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni, dosa peribadi ni, personal sin between someone and his God and Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita exaggerate betul-betul besar.
hak dosa yang ambil harta, pecah amanah, yang ni kita rasa macam okey. Padahal yang ini tak dapat diselesaikan melainkan dengan meminta maaf kepada orang-orang yang terlibat. Sebab itu memanglah semua orang ada dosa, cuma kita make sure ataupun berusaha elak yang mana kita tak boleh immediately minta ampun. Hatta penzina, hatta peminum arak, berdosa besar. Tapi kalau kita, ya Allah ampunkanlah aku, Allah ampun. Tapi orang yang menuduh orang lain berzina dan minum arak, ya Allah ampunkan aku, Allah tak ampun dia, sehingga dia memohon maaf pada orang yang dituduh. Walaupun dia ni mungkin semayang sunat banyak, seluruh pahala dia diberikan kepada orang yang telah dia tuduh. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, sila. Dengar kot suara. Boleh kot nak? Ha? Cuba. Sama. Interesting soalan ni. Kita mula-mula niat memang lillahi ta'ala, tapi lama-lama tengah tu dia jadi kacau sikit. Mula-mula niat lillahi ta'ala, lepas tu orang pun duk puji apa, jadi pening ya. Kita pun memang nak jadi seolah-olah nak yang lain pula kan. Ini persoalan yang dibahaskan oleh para ulama dahulu tentang hal ini. Apabila mereka membahaskan hadis, the same hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Hadis. Sebab itu hadis itu Al-Imam Al-Bukhari letakkan the first hadis di dalam sahih dia, hadis tu. Dan semua ulama-ulama, Al-Nawawi apabila susun kitab dia, innamal a'malu binniyat, setiap amalan berdasarkan kepada niat. Saya nak sebut dulu hadis ni sebab nak bagi beza untuk orang yang nak. Semua benda berdasarkan pada niat. Niat menentukan benda yang sama jadi berbeza kerana niat. Saya buat contoh yang basic dulu. Yang ni selalu saya buat contoh ni lah. Kita solat subuh, berapa rakaat solat subuh? Oh, takut dia tak tahulah. Takkanlah. Kita solat, kita semayang subuh 2 rakaat. Lepas kita semayang subuh 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan kita di sebelah nak tunggu orang datang, dia pun semayang 2 rakaat juga. Tapi dia bukan semayang subuh, dia semayang sunat sebelum subuh. Tiba-tiba datang satu kereta, kawan ni pak, jom kita nak pergi dah. Yang seorang tu dia semayang tadi, dia semayang apa? Saya kata semayang subuh. Seorang dulu semayang subuh. Tertunai tak semayang subuh dah? Habis dia boleh pergi. Seorang lagi tadi dia niat semayang sunat. Pada tadi tengok semayang dah 2 rakaat. Tadi aku semayang sunat. Kira yang tu lah, jom kita pergi. Boleh tak? Boleh tak? Walaupun sama, tapi dia buat kerana yang tadi kerana fardu, yang seorang buat kerana sunat, tidak menyelesaikan yang fardu, melainkan dia kena bangkit buat yang fardu. Dia tak boleh kata tak apalah, yang sunat tadilah aku kira subuh. Tak boleh. Kena amalan berdasarkan niat. Itu yang basic. Hatta benda yang lebih zakat umpamanya, pemberian. Satu orang main minta tolong kat kita. Kita pun niat sedekah biasa, kita bagi kat dia RM100. Sedekah.
Lepas daripada tu, satu orang kita kira duit zakat kita kena bayar juga, katalah RM300. Yang fardu, yang compulsory, kita kena bayar. Boleh tak kita kata, itu bayar dah, RM100. Yang ni kira tambah lagi RM200. Tak boleh, sebab yang tu kita belajar atas dasar tabarruk biasa. Saya buat contoh yang ekstrim, yang selalu saya buat. Saya selalu buat contoh orang naik cuci bangunan atas. Cuci bangunan, tiba-tiba angin laju kuat musim ni, jatuh bangunan. Niat dia nak cuci bangunan lah. Jatuh ke bawah. Niat dia nak cuci tu, tergelincir jatuh ke bawah, mati dia. Di sisi agama, dia mati dengan pahala yang besar kerana dia mati mencari rezeki. Seorang lagi naik cuci bangunan juga. Duduk tak, aku ni masalah banyak betul. Bos marah, bini marah. Dia terjun turun. Jatuh juga. Orang yang di bawah tengok sama-sama jatuh. Tapi jatuh orang yang pertama pahala besar, jatuh yang kedua namanya bunuh. Yang ni dosa besar. Kerana apa yang membezakan jatuh tu apa dia? Niatnya. Niat. Seorang tak berniat nak bunuh diri, seorang tergelincir, seorang bunuh diri. Niat. Niat masuk dalam semua hal. Asas. Sebab tu hadis ini ialah asas kepada semua amalan. Cuma niat ni dia tak boleh mari niat saja. Dia kena mari dengan satu benda lagi. Iaitu perkara itu dibuat menurut yang disyariatkan. Kita niat nak tolong orang. Pergi curi rumah sebelah, pergi bantu orang miskinnya. Dia tak ada Robin Hood. The end justify the means, tak ada. Matlamat menghalalkan cara, tak ada. Niat betul, cara salah, tak boleh. Niat mesti betul, cara juga mesti betul. Basic dalam agama. Kena faham. Okey. Katakanlah kita niat betul. Kita buat amalan tolong orang kebajikan. Niat lillahi ta'ala. Tapi ramai pula lah orang duk viral kata bagus dia ni duk tolong. Kita jadi pening sikit. Mula kita pun nak empatkan perhatian. Tengok. Kes ni macam ni. Kalau masa hari yang pertama dia bagi tu, kata dia bagi kat rumah A, lillahi ta'ala, dia dapat pahala. Kalau dia bagi besok dah orang duk puji, dia pergi bagi pula kat rumah yang kedua, kerana orang duk puji, dia tak dapat pahala lah. Kerana orang. Tetapi kalau dia pergi ke rumah yang kedua, nak bagi tu lillahi ta'ala, tengah jalan orang pergi puji, dia jadi kacau. Bagi juga aku ni cik kan. Dia hanya kembali kepada diri dia sendiri. Kita astagfirullah, tak aku buat lillah ta'ala. Walaupun ada kekacauan tu, mudah-mudahan dia kekal dengan pahala tu. Kerana niat asal dia betul. Gangguan tu di tengah. Macam kita lah nak berbuat baik. Selama ni memang buat baik. Tapi dah orang duk puji-puji, dia jadi kacau. Di situ datangnya istighfar. Di situ datangnya kita memohon kepada Allah. Yang penting, yang menggerakkan kita itu apa? Katakanlah masa duk tengah nak bagi ke orang tu, nak bawa duit nak bagi tu, memang nak bagi orang puji. Teringat tengah jalan, apa bodoh orang puji tak dapat pahala. Lillahi ta'ala. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah memberikan pahala. Ya'lamu sirrukum. Dia mengetahui sir kamu, wajah rokum, dan apa yang nyata pada kamu. Itulah sebab tu kita kena beriman dengan sifat-sifat Tuhan itu. Sebab tu orang bila beriman dengan sifat Tuhan, dia tenang. Sebab dia tak ada apa yang rugi. Kita mungkin bagi 1 juta ke orang, nobody recognize.
Doesn't matter. It's not my business. Kita punya business between kita dengan Allah saja. Kadang-kadang kita buat baik, orang kata apalah kau ni, orang salah sangka. Salah sangka orang tidak mengurangkan pun apa yang ada di sisi Allah, bahkan mungkin menambah pahala di sisi Allah. Tapi kalau salah sangka orang tu tak betul, kita rasa orang semua kata, Masya Allah mufti dia ikhlas, di sisi Allah saya tak ikhlas. Sejuta pujian tidak memberikan apa-apa manfaat pada saya. Ramai orang yang balik pada akhirat Allah besok, orang sangka dia orang saleh, sedangkan dia tidak saleh di sisi Allah. Sebab tu mudah-mudahan Allah kekalkan kita niat yang baik. Nak mempertahankan niat tu lebih susah daripada nak buat amal. Itu masalah dalam dunia ni. Melainkan kita duduk sorang-sorang lah, kan? Sebab tu amalan yang paling saleh sekali niat dia apa dah? Yang mudah sekali jaga niat apa? Puasa. Puasa. Saya puasa tak ada puasa. Kalau dia puasa tak ikhlas nak menunjuk ke orang, susah lah. Kalau dia tak ikhlas, lebih baik dia duduk sorang-sorang, dia minum. Orang tahu dia puasa, sudah lah. Hang puasa? Puasa. Duduk senyap kita minum, pasal kita tak ada pahala. Tapi kalau orang tu kekal di atas puasa, semasa diam, nak jadi puasa tak ikhlas ni, contoh satu je boleh berlaku. 24 hours orang bersama dengan dia, dia tak ada peluang buka. Itu dia mungkin puasa tak ikhlas. Tapi kalau orang tu dia puasa, sekalipun orang tak ada dengan dia, dia puasa lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Perempuan macam kena hujan ya. Ha? Ada lagi soalan? Puan pengerusi ada soalan? Bertulis. Ada lagi sebarang soalan boleh tanyakan?